Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selikan, saya ada share beberapa jenis produk yang sesuai dengan Anda. Anda boleh lihat mana yang sesuai. Ngam di hati, ngam di mata. Sangat mudah nak order. Tekan saja produk tersebut, klik order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Nah, saudara-saudara, ini satu kejutan buruk untuk semua yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Ramai yang kita dengar memaki Anwar, nak tumbangkan Anwar, nak menjatuhkan kerajaan. Tapi saudara-saudara, sebenarnya ini yang berlaku. Manusia bernama Anwar Ibrahim ini tak takut siapa. Dia buat apa dia rasa betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah gentar dengan ancaman mana-mana pihak. Setiausaha politik kanan pejabat Presiden PKR, Datuk Romli Ishak berkata, sepanjang beliau mengenali bosnya itu, Anwar tidak takut kepada sesiapa kerana beliau sudah merasah duduk dalam neraka dunia. Tempoh 11 tahun di penjara membuatkan Anwar lebih berani dan tidak tunduk kepada mana-mana pihak. Anwar Ibrahim ni dia tidak takut sesiapa. 11 tahun duduk dalam penjara, dia dah duduk dalam neraka dunia. Orang yang dah duduk 11 tahun dalam penjara, bila dia keluar, tuan-tuan nak pi cabar dia tak peduli, dia tak takut siapa. Manusia macam ni, dia tak takut siapa dah. Dia dah melalui neraka dunia yang paling teruk. Sebab itu dia kata, hangpa nak fitnah, fitnahlah. Nak kata apa, katalah. Aku dah lalu lagi teruk daripada itu. Katanya dalam satu klip video, ceramah dimuat naik di TikTok. Romli berkata, Anwar telah melalui banyak ujian besar yang diberikan Allah sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Katanya PM beruntung kerana mempunyai seorang isteri seperti Dr. Wan Azizah yang sangat setia. Hari ini dia jadi Perdana Menteri pun orang tak berhenti habis bercakap. Saya cakap bos, tanggaplah bos, kutip habis semua. Dia balas, hang nak aku jadi macam Mahathir kah, katanya lagi. Nah, ini mungkin menjadi perbezaan Anwar Ibrahim dan juga bekas Perdana Menteri yang lain ataupun musuh politik Anwar Ibrahim, ataupun mungkin lebih detail, mungkin Mahathir, Muhyiddin dan siapa sajalah yang cuba untuk menjatuhkan Anwar, yang memusuhi Anwar. Sedangkan kita tahu Anwar ini memang seorang yang pemaaf. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan tajuk berita hari ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang setia bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu panas kita hari ini. Di sini saya ada share sedikit produk. Nah, bolehlah tengok mana satu produk yang ngam di hati, yang ngam di mata. Nah, cara nak order sangat simple. Tekan produk tersebut, klik produk tersebut, order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara yang saya hormati, bocor lagi rancangan jahat PN melalui satu tulisan yang saya lihat daripada Harapan Daily bertarikh 17 Mac. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan pilihan raya yang terdekat, yaitu PRK Dun Air Kuning. Senjata sama akan PN guna perbodohkan rakyat. Perikatan Nasional dijangka akan menggunakan taktik dan senjata yang sama untuk perbodohkan rakyat, bahawa kerajaan negeri Perak bakal berubah sekiranya mereka menang dalam PRK Air Kuning. Naib Pengerusi Amanah Johor Dr. Zuhan Zain berkata, PN sepatutnya menggunakan peluang PRK bulan depan itu untuk menunjukkan kemampuan mereka memimpin, bukan hanya mengadakan dongeng mempersendakan rakyat. Dalam pada itu, beliau berkata,
Amanah Johor turut menyokong kenyataan Naib Presiden Amanah yang menyarankan agar PN tidak bertanding kepada PRK Air Kuning dan memberi laluan kepada calon kerajaan perpaduan yang akan bertanding di DUN tersebut. Selain itu, Amanah Johor ujarnya juga menolak kempen perkauman serta perpecahan dalam PRK Air Kuning kerana bertentangan dengan tuntutan keharmonian di negara ini. Amanah Johor ingin melahirkan sokongan penuh kepada calon kerajaan perpaduan yang akan dipilih akan datang, katanya menerusi kenyataan. Nah, makna kata ini satu kemenangan terawal kerajaan perpaduan bagi PRK DUN Air Kuning kerana telah kantoi PN kantoi, ataupun ini satu hamaran kepada Perikatan Nasional, jangan memperbodohkan rakyat. Dalam artikel ini, dalam tulisan ini, untuk rekod PRK DUN Air Kuning diadakan selepas penyandangnya Allahyarham Isham Sharudin pada 23 Februari lalu akibat serangan jantung. Dalam PRU ke-15, Isham memperoleh 9,088 undi sekaligus memenangi kerusi DUN Air Kuning dengan majoriti 2,213 undi. Beliau menewaskan 4 calon yaitu Muhammad Nazri dari PH yang memperoleh 6,875 undi, Muhammad Nur Farid Zainal PN 6,812 undi. Saudara-saudara, mungkin kepada penyokong kerajaan perpaduan akan meminta untuk calon kerajaan perpaduan akan berharap untuk mereka menang besar. Manakala dengan penyokong PN pun begitu juga. Jadi kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton yang saya hormati, baru-baru ini kita dikejutkan dengan salah satu nama pemimpin yang memang terkenal yang pernah menjadi Menteri Kewangan, kini menjadi Menteri Ekonomi. Tidak lain dan tidak bukan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Baru-baru ini ada berita tentang beliau. Kabar angin lah, kata beliau keluar BN lah, beliau sepatutnya stay dalam Barisan Nasional lah. Jadi banyak macam-macam lah komen tentang status Tengku Zafrul. Tapi ini satu tulisan yang menggemparkan, berkata, jika ingin kekal menteri, Tengku Zafrul kena masuk PKR sebelum November ini. Nah, ini satu gesaan kepada Tengku Zafrul untuk menyertai parti Anwar Ibrahim. Selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid baru-baru ini, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, beliau kini mahu fokus kepada kerja. Tetapi tidak pula dinyatakan sama ada fokus kepada kerja itu, beliau masih mahu kekal dalam UMNO atau tetap dengan perancangannya ingin menyertai PKR. Walaupun dinasihati oleh Zahid agar tidak tergesa-gesa untuk keluar UMNO, Tengku Zafrul harus sedar, beliau tidak boleh selama-lamanya santai saja dengan kedudukan semasanya. Beliau harus berbuat sesuatu, kerana kerjaya politiknya terikat dengan bingkai masa. Tengku Zafrul yang kalah di Parlimen Kuala Selangor pada PRU 15, lalu dilantik sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Anwar Ibrahim melalui pintu lantikan sebagai senator. Beliau dilantik sebagai senator bagi kali kedua pada 3 Desember 2022 untuk tempoh 3 tahun. Kali pertama Tengku Zafrul dilantik senator ialah pada 2020, di mana ketika itu Muhyiddin Yassin melantiknya sebagai Menteri Keuangan. Disebabkan seseorang hanya boleh dilantik sebagai senator sebanyak 2 kali, ini bermakna apabila tempo lantikan tamat pada Desember 2025 ini, kedudukan Tengku Zafrul sebagai menteri akan tergugur secara otomatik. Daripada segi sifil politik, tindakannya mengadakan perbincangan dengan Anwar untuk menyertai PKR adalah betul demi masa depannya. Apatah lagi, Anwar juga nampaknya suka dan puas hati dengan prestasi kerja Tengku Zafrul sebagai menteri. Sudah tentu apabila menyertai PKR, tujuan sebenarnya ialah agar beliau dapat terus kekal dalam kerajaan.
Ini tentunya dengan mengadakan pilihan raya kecil di mana seseorang MP akan dikehendaki meletakkan jawatan bagi memberi laluan kepadanya untuk bertanding. Dalam hal ini, PKR memang biasa mengarahkan wakil rakyatnya meletakkan jawatan bagi memberi laluan untuk diadakan PRK, sebagaimana pernah dilakukan di Dun Kajang dan Parlimen Port Dickson. Dalam kes Tengku Zafrul, dikatakan ada dua pilihan tawaran kepadanya, kekal dengan portfolio menterinya sekarang atau mengambil alih kursi Menteri Besar Selangor. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja kalau Tengku Zafrul masuk PKR nanti, kalau ada PRK ataupun pilihan raya nanti, adakah Anwar Ibrahim akan meletakkan Zafrul sebagai calon bagi kursi PKR sekiranya Zafrul menyertai PKR, dan juga konsekuensi ataupun mungkin apa yang berlaku selepas Zafrul kalau beliau benar menyertai PKR. Apa yang berlaku di antara hubungan UMNO dan PKR ataupun Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan? Itu pun menjadi pertanyaannya. Apa komen Anda?